Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan berhimpun di rumah Allah. Sama-sama kita mengerjakan salat secara berjemaah, kemudian diikuti dengan majlis ilmu untuk kita menadah jiwa dan raga kita pada pagi ini untuk meneguh sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui majlis yang diberkati ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab hadis 40 yang disebutkan sebagai hadis 40 fardu ain, yang mana kita sudah masuk pada hadis yang ke-15, yang mana hadis pensyariatan haji, yang mana hadis tersebut menceritakan kisah pensyariatan ataupun permulaan ibadah haji tersebut, yang mana ulama berselisih pandangan, ulama sejarah mereka berbeza pandangan dalam menentukan bila bermulanya ibadah haji, berdasarkan perbezaan pandangan dalam menentukan bila terbinanya Masjidil Haram ataupun Kaabah itu sendiri. Pandangan yang masyhur, paling masyhur sekali, mengatakan Kaabah itu dibina, pertama sekali dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dalam Al-Quran disebut bagaimana Nabi Ibrahim dia mengangkat batu untuk membina foundation ataupun dinding Kaabah itu sendiri. Dan ada juga pandangan mengatakan Kaabah itu dibina pada zaman Nabi Adam AS. Ada riwayat yang sebut, tapi riwayat itu ada juga yang dipertikaikan sanadnya, yang menyebut Nabi Adam membina Kaabah. Dan ada juga satu lagi riwayat yang tidak masyhur, sebelum Nabi Adam diturunkan malaikat membina Kaabah itu sendiri. Jadi atas perbezaan pandangan dalam menentukan bila terbinanya Kaabah ini, maka ulama juga berbeza pandangan bila bermula ibadah haji itu. Adakah bermula pada zaman Nabi Adam ataupun bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pandangan yang lebih dekat, yang lebih kita kata secara jelas disebutkan dalam nas, itu bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana disebutkan dalam hadis itu Jibril datang kepada Nabi Ibrahim AS pada hari Tarwiyah, pada hari yang ke-9 itu. Lalu malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim ke Mina, iaitu bermalam, persediaan sebelum berwukuf di Arafah. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Tarwiyah, pada hari ke-8 Nabi akan bermalam dekat Mina. Lepas bermalam di Mina, tengah hari itu Nabi pergi, hari ke-9. Sebelum tengah hari, Nabi akan pergi ke Arafah pada hari 9 tu. Jadi membaram kat situ. Jadi kalau dapat kita pergi haji, kalau buat cara macam tu, dapatlah, baguslah. Tapi kalau tabung haji memang tak dapat nak buat lah tuan-tuan. Tabung haji dia tak dapat nak laksanakan bermalam di Tarwiyah, hari Tarwiyah, di Mina pada malam Tarwiyah. Jadi sebab saya last terakhir pergi tahun 2017 sebagai petugas tabung haji, ada jemaah dia merumutlah, dia kata kan sunnah Nabi pada 8 Zulhijjah Nabi bermalam di Mina, daripada Mina pergi dekat Arafah. Kenapa tabung haji tak buat? Saya kata tabung haji nak buat, pengurusannya kompleks. Jemaah yang nak dibawa tu lebih kurang pada zaman saya tu
hampir 40,000. Bukan sedikit ya. 40,000 ni dia kata nak bandingkan jemaah negara lain tak adalah ramai, mana Indonesia lagi ramai. Ya 40,000. Masalahnya bukan kita aja, banyak lagi. Jadi bukan senang nak sediakan bas daripada Mekah nak pergi ke Mina, Mina nak pergi ke Arafah. Itu satu kerja juga, jam lagi, crowded lagi, macam-macam lah. Bukan senang. Malah kalau nak buat dalam bentuk konteks menghidupkan sunnah Nabi SAW bermaram pada malam tarwiyah di Mina, dia akan menyusahkan, dia akan membebankan, malah mungkin boleh membahayakan jemaah itu sendiri. Ya. Jadi hadis ini yang kita sebutkan, malaikat Jibril dibawa Nabi Ibrahim tunjuk tempat bermalam di Mina. Ya, kemudian di situ di tempat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia solat Zuhur, solat Isyak disebutkan. Selepas itu membawa Nabi Ibrahim ke Arafah. Maksudnya dari segi sudut zahir hadis tu dinampakkan bahawa malaikat Jibril alaihissalam ditunjukkan Nabi Ibrahim macam mana melakukan ibadah haji itu sendiri. Lepas pergi ke Mina, bawa pergi Arafah. Di satu tempat Arab, nama tempat yang di situlah Nabi SAW berdiri dan berwukuf di Arafah. Dan diriwayatkan di situ bagaimana malaikat Jibril solat dengan Nabi Ibrahim, solat Zuhur dan Isyak secara solat Zuhur dan Asar secara jamak. Begitu juga dua waktu yang lain. Seperti mana yang biasa kalau ada yang pengalaman pergi ke haji, memang kita disunatkan untuk jamak tamam, sama ada takdim ataupun takhir, tapi lebih afdal kita lakukan secara takdim walaupun bukan dalam keadaan musafir. Ya. Jadi apabila berada dekat masyair, iaitu berada di Arafah, semua duk jamak, semua negara jamak. Yang mazhab Hanafi ni yang tidak menerima pandangan jamak ketika musafir, tetapi bila di Arafah dan Musdalifah mereka menjamakkan salat. Sebab di sisi mazhab Hanafi, jamak hanya ketika di masyair sahaja, ketika buat haji. Manakala jamak ketika salat, mazhab Hanafi tak ada. Mereka ada hanya qasar sahaja. Jadi kalau pergi musafir, kalau kita di sisi jumhur ulama Syafi'i, Hambali dengan Maliki, kita ada jamak yang secara bentuk jamak hakiki, sama ada jamak takdim dan jamak takhir. Sebab tu kalau pergi berjalan dengan orang musafir dengan mazhab Hanafi ni, dia lain sikit macam saya masa pernah belajar dekat Mesir dulu tu. Jadi kami serombongan pelajar-pelajar ni dibawa oleh satu persatuan nak ziarah ulama dekat selatan Mesir ketika itu. Jauh lah, naik bas, sewa bas, ada orang sponsor. Jadi yang pergi musafir tu sekali dengan pelajar-pelajar daripada Pakistan dan India. Mereka ni bermazhab Hanafi. Ada daripada Afrika, Malaysia, Indonesia, daripada negara-negara lain. Beberapa bas kita pergi ziarah makam para wali dan kita ziarah ulama dekat sana. Jadi sebab ada pelajar-pelajar India, Pakistan bermazhab Hanafi ni, kita terpaksa berhenti setiap waktu. Kalau pergi berjalan tu Zuhur berhenti, Asar kena berhenti lagi. Kalau yang mazhab Syafi'i, Maliki ni, kita berhenti Zuhur tu kita dah jamak takdim lah, kasar sekali, settle. Ya. Tapi sebab ada pelajar Hanafi tu, dia kena berhenti. Dia tak boleh jamak. Solat Zuhur, lepas tu berhenti Asar lagi. Bila time Asar tu, yang dah jamak tu duduk dalam bas lah. Yang India, Pakistan pergi solat. Tapi dia ada kasar ada, tapi jamak tak ada. Tapi di sisi mazhab Hanafi, jamak ketika di Arafah memang ada. Mereka itu saja di sisi mereka. Ya. Kenapa mereka tak menerima jamak ketika musafir? Ada sebab-sebab tertentu dan ada hujahnya. Kalau kita cerita penghujahan kenapa berlakunya perbezaan pandangan antara mazhab Hanafi dengan mazhab jumhur dalam bab ini, maka ceritanya panjang. Antara satunya, mazhab Hanafi dia kata jamak yang dimaksudkan ketika musafir jamak suri. Jamak suri maksudnya apa? Iaitu jamak yang berlaku seolah-olah kita nampak menghimpunkan dua solat tetapi masih pada waktu yang sama. Okey, macam ni tuan-tuan. Zuhur dan Asar tu dijamakkan tapi pada waktunya.
Macam kita buat jamak takdim, kita solat zuhur, kemudian kita solat asar. Zuhur pada waktunya, tapi asar bukan pada waktunya, kita buat awal. Itu jamak takdim. Ataupun jamak takhir. Jamak takhir, solat asar pada waktunya, solat zuhur luar daripada waktunya. Tapi mazhab Hanafi dia buat dua-dua jamak ini, tapi kedua-duanya tepat pada waktunya tersendiri. Macam mana tu? Okey, macam ni. Di sisi mazhab Hanafi, jamak dia macam mana? Iaitu solat zuhur tu dilakukan pada penghujung waktu. Betul-betul nak dekat masuk asar barulah buat solat zuhur. Jadi lepas salam saja, tak lama selepas itu asar pun masuk. Mereka pun bangun solat asar. Dia nampak macam jamak lah, tapi sebenarnya bentuk tu bukanlah jamak hakiki, tapi lebih kepada jamak yang mana kedua-duanya dilakukan pada waktunya. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Itu pandangan mazhab Hanafi. Tapi kita tidak, alhamdulillah lah, kita bukan mazhab Hanafi, boleh jamak takdim, jamak takhir, ya. Dan ada jamak selain daripada musim haji. Contoh macam jamak ketika sakit yang teruk, ataupun jamak disebabkan hujan lebat. Ada syarat-syarat tertentu. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebutkan dalam hadis yang zahir, malaikat Jibril alaihi salam yang mengajar Nabi Ibrahim tentang ibadah haji. Itu zahir yang paling jelas, yang menunjukkanlah yang mana permulaan haji pada zaman Nabi Ibrahim tu tidak ada riwayat yang jelas, tetapi yang disebutkan dalam kitab 40 hadis fardu ain ini menunjukkan seolah-olah lebih jelas nampak ibadah haji itu bermula pada zaman Nabi Ibrahim dan diteruskan pada zaman nabi-nabi seterusnya. Seperti mana disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi SAW digambarkan visual para nabi sebelum Nabi SAW melakukan ibadah haji. Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi apa, ramai lagi lah Nabi-Nabi yang melakukan ibadah haji, dan disambungkan sehingga ke hari ini ibadah tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain berkaitan dengan hadis, kita juga bacakan hadis-hadis yang selain daripada yang termaktub dalam 40 hadis fardu ain ini. Ani bi Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya ayyuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajj. فقام الأقرأ بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع. رواه أحمد. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji ke atas kamu semua. Lalu Al-Aqra' bin Habis bangun lalu bertanya, wahai Rasulullah, adakah ia diwajibkan pada setiap tahun? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku kata ya, pasti ia diwajibkan, dan jika diwajibkan kalian tidak akan melakukannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu wajib hanya satu kali, dan sesiapa menambahnya ia adalah sukarela. Itu adalah sunat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis tambahan ini cerita tentang kewajipan kefarduan haji ini hanya sekali saja. Hadis jelas sebagai penguat makna bahawa haji ini adalah fardu. Pertama sekali, kalau kita tahu haji ni fardu ain berdasarkan hadis rukun Islam yang 5 itu. Yang kelima, Nabi kata antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, iaitu kamu mengerjakan haji jikalau kamu mampu. Maksudnya sampai tahap kita mampu, kita wajib untuk melaksanakan haji. Dia berbanding kalau solat ni selagi mana mampu, selagi mana hidup, selagi mana bernyawa, kita kena solat walau apa keadaan sekalipun. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk mengiring, tak boleh mengiring terlentang, tak boleh nak sujud kena bagi isyarat apa saja. Solat dia berbeza. Solat ni kedudukannya yang tinggi. Pensyariatan solat 5 waktu pun diterima di atas langit, di Sidratul Muntaha.
nak menunjukkan bahawa betapa mulianya ibadah solat ini. Bukan Nabi naik di atas langit, Allah tu berada di atas langit. Tidak, Allah tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Yang memerlukan tempat kita ni manusia. Tetapi Allah mengurniakan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi, menerima ibadah salat di Sidratul Muntaha, nak menunjukkan kemuliaan salat itu sendiri. Sehingga kan ibadah salat itu sendiri, kalau macam mana keadaan sekalipun, wajib melaksanakan salat, kecuali pengsan ataupun wanita yang ditimpa haid atau nifas. Itu saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji ke atas kamu semua. Jadi Nabi sebut seru, ya tuan-tuan. Ada beza perbahasan di sisi para ulama, yang mana ada hadis Nabi sebut wahai manusia, ada hadis Nabi sebut wahai muslimin sahaja. Tetapi dalam hadis ni Nabi tak sebut wahai manusia saja, tapi Nabi seru kepada seluruh manusia. Jadi di situ tuan-tuan ada satu perbahasan yang menjadi titik perbezaan pandangan antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Okey, saya nak fahamkan maksud perbezaan ini. Persoalan yang kita nak jawab ni tuan-tuan, orang-orang bukan Islam, adakah mereka ini dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak? Maksudnya orang bukan Islam, mereka yang tidak masuk Islam, yang tidak beriman pada Allah, yang tidak beriman pada agama Islam, adakah mereka juga dipertanggungjawabkan dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti solat, puasa? Ataupun persoalan nanti kata dekat akhirat nanti orang kafir ni, adakah mereka itu diseksa hanya disebabkan kekufuran mereka, ataupun disebabkan mereka juga tidak solat, disebabkan mereka juga minum arak, disebabkan mereka berzina dan sebab gitu-gitu. Maksudnya orang kafir, orang bukan Islam yang dekat luar sana tak solat 5 waktu, adakah dicatat dosa? Ataupun orang bukan Islam dekat luar sana dia minum arak, adakah dicatat dosa atau tidak? Di sini persoalan, nak menjawab persoalan ini ada perbezaan pandangan di sisi para ulama. Pandangan pertama, pandangan jumhur, iaitu pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya al-kuffar mukhatabuna bi ahkam syar'iyyah. Sesungguhnya orang bukan Islam, mereka juga dipertanggungjawabkan ke atas hukum-hukum syarak. Kalaulah mereka mati dalam keadaan kufur, dekat akhirat nanti mereka bukan hanya diseksa disebabkan kekufuran mereka sahaja, tetapi mereka juga diseksa atas sebab tak solat, minum arak, berzina dan sebagainya. Itu pandangan majoriti ulama. Namun pandangan ahlul ra'yi, pandangan mazhab Hanafi berpandangan lain. Dia kata bahawa orang bukan Islam ini mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan ibadah-ibadah seperti orang Islam. Mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk meninggalkan arak. Mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan solat sebab mereka bukan Islam. Jadi dekat akhirat nanti kalaulah mereka mati tidak beriman pada Allah, tak sempat masuk Islam, mereka hanya diseksa disebabkan kekufuran sahaja, bukan disebabkan meninggalkan solat, bukan disebabkan gitu, bukan disebabkan begini. Jadi itu pandangannya. Baik, di sini tuan-tuan, macam mana jumhur mengatakan bahawa orang kafir juga dipertanggungjawabkan dengan solat dan seumpamanya? Sebab banyak sekali ibadah-ibadah yang Nabi seru bukan untuk orang Islam saja. Contoh, wahai manusia, difardukan ke atas kamu haji. Maksud manusia ini termasuk orang kafir, bukan kafir, Muslim dan bukan Islam. Kalaulah ibadah haji, ibadah solat ni hanya untuk orang Islam, kenapa Nabi tak sebut ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu? Ya. Tetapi disebutkan di sini adalah bahawa wahai manusia. Dalam Al-Quran pun sama juga, yang mana Allah khitab dan Allah sebut nama manusia keseluruhan. Maksudnya ibadah haji, ibadah solat, ya Allah seru dan Nabi suruh
tidak hanya menggunakan wahai orang Islam, tetapi digunakan secara umum, termasuk jugalah orang bukan Islam sekalipun. Itu hujahnya tuan-tuan. Dan ada banyak hujah lagi lah. Yang mazhab Hanafi dia berbeza, tidak. Jadi kesan daripada perbezaan pandangan ini tuan-tuan, dia melahirkan beberapa isu-isu fiqah, juga ada perbezaan pandangan. Dan ini juga melibatkan fatwa dekat negara kita tuan-tuan. Sebagai contoh, kita duduk dekat negara yang majmuk, berbilang bangsa dan berbilang agama, multiracial. Kita ada Cina, India, itu bangsa lah. Kita ada Buddhis, kita ada Hinduism, kita ada Kristian, kita ada macam-macam lah, Bahai dan sebagainya. Jadi kita setiap hari hidup sebagai masyarakat Malaysia, kita tidak kekang daripada hubungan dengan golongan bukan Islam. Baik, persoalannya di sini ada isu yang pernah dibangkitkan dekat Jabatan Mufti Wilayah. Persoalan ditimbulkan golongan-golongan riders yang bawa motor hantar makanan, yang hantar food panda dan sebagainya. Persoalannya, dia kata ada satu email dihantar kepada saya bersama Datuk Mufti. Dia tanya macam mana hukum kami yang hantar makanan kepada non-Muslim. Kalau hantar makanan nasi lemak, lauk ayam, tak ada masalah lah tuan-tuan. Tapi dia kata berapa kali keluar namanya kena hantar makanan, makanan yang dihantar tu makanan yang non halal, makanan haram. Keluar nama, okey, Food Panda kata kena hantar makanan dekat sini. Keluar tengok, tu dia khinzir lah, arak dan sebagainya. Jadi apa hukum orang Islam, sebab riders ni majoriti Muslim. Jadi pergi hantar sana, bila hantar sana tu hukum satu tu, dan menerima upah. Setiap kita hantar tu dia charge, dan Grab akan bayar dekat dia RM2, RM3 satu perhantaran. Satu lagi, bukan saja dikata bukan saja dapat charge tu, maksudnya dibayar oleh Grab sebab hantar tu, upah hantar tu, lepas tu dapat tips lagi daripada non-Muslim tu. Dia tanya pada Datuk dia kata tips biasa kalau hantar makanan haram ni, tips dia tinggi. Dia punya tips dia RM10, RM20 dia bagi. Pasal apa? Sebab non-Muslim dia kata susah nak minta orang Islam hantar makanan-makanan non halal ni. Dia kata susah. Jadi kalau ada orang Islam hantar makanan babi tu tuan-tuan, dia sukalah. Senang. So dia bagi tips tinggi tuan-tuan. Jadi persoalan tu perlu dijawab. Baik. Sebab itu kalau kita kata perbezaan dalam pandangan adakah orang Islam itu dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak atau tidak, ini dia memberi kesan kepada hukum yang kita persoalkan tadi, riders nak hantar macam tu. Baik, di sisi majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i, orang Islam tidak boleh bekerjasama terhadap kemungkaran dengan orang Islam sekalipun, dengan orang bukan Islam sekalipun. Contoh, kita orang Islam tidak boleh bersubahat dan bekerjasama menghantar ataupun membelikan ataupun membawa dan menghadiahkan kepadanya sesuatu yang haram kepada orang bukan Islam. Contoh arak. Walaupun di sisi agama mereka arak tu tidak menjadi masalah. Contoh, kita hantar arak dekat orang yang beragama Buddha. Ya, walaupun di sisi agama Buddha boleh minum arak. Wallah alam, saya tak tahu hukum hakam agama, saya tak tahu pembagian agama, tapi kita tengok orang Buddha minum arak selamba je kan. Kita consider boleh lah. Walaupun di sisi agama mereka boleh minum arak, kita orang Islam tak boleh, tidak dibenarkan untuk hantar arak kepada orang bukan Islam. Walaupun di sisi agama dia ataupun amalan masyarakat mereka boleh minum arak, tidak menjadi kesalahan. Sebab apa? Sebab alasannya orang bukan Islam juga dipertanggungjawabkan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu pandangan majoriti ulama. Sama jugalah babi ke, riba ke, apa-apa saja yang benda yang haram. Baik, menurut mazhab Hanafi pula dia berbeza. Dia lain. Dia kata boleh. Kalau orang Islam nak hantar arak kepada orang bukan Islam, boleh, tak ada masalah. Ataupun orang Islam nak jual arak kepada orang bukan Islam, boleh di sisi mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab di sisi mazhab Hanafi kata bahawa orang bukan Islam ini mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak.
Mereka tidak dipertanggungjawabkan, mereka tidak dituntut dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat, dan mereka juga tidak diwajibkan untuk menahan diri daripada larangan-larangan Allah. Ya. Jadi itu pandangan yang dibawa oleh mazhab Hanafi. Dan begitu juga kalau persoalan yang timbul juga sampai kepada kami, dia kata orang TMB. Orang TMB ni kebanyakannya orang Bumi Putra lah, orang Islam, yang mana ada kalanya mereka ditugaskan untuk buat penambahbaikan ataupun repair elektrik dekat gereja contohnya. Jadi diorang ni dihantar, okey, bos kata okey, ini ada gereja ni, dia punya elektrik pencawang dia rosak sikit, kena pergi. Dan pergi semua orang Muslim. Alamak, macam mana ni? Ya, tak pergi nanti kena buang kerja pula, dia kata. Jadi itu persoalan yang timbul, tuan-tuan. Baik. Macam mana standpoint Jabatan Mufti Wilayah untuk menjawab persoalan ini, tuan-tuan? Baik, fatwa telah diputuskan untuk golongan-golongan rider ni yang hantar makanan non halal kepada non muslim. Jawapan yang kita buat, memang kita ketahui ada perbezaan pandangan dalam isu ini, yang mana kalau menurut mazhab Hanafi tak ada masalah lah kalau riders dah hantar makanan yang tidak halal kepada orang bukan Islam. Tetapi persoalan kalau kita lihat dalam Akta 505 Wilayah Persekutuan, Akta Undang-Undang Islam, yang menyatakan bahawa pandangan yang diamalkan, termasuklah fatwa yang diamalkan, perlu mendahului pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau kemaslahatan itu timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh pandangan mazhab Syafi'i, barulah beralih kepada pandangan mazhab lain. Jadi kalau ikut perundangan, sama ada mahkamah syariah ataupun penguatkuasaan ataupun dari segi sudut bidang fatwa di wilayah persekutuan, kita terikat dengan seksyen 505 yang mengikat mazhab Syafi'i sebagai teraju utama, tuan-tuan. Jadi dari segi sudut fatwa, kita tak nak terus pergi ke mazhab lain, walaupun ada peruntukan boleh pergi ke mazhab lain atas maslahat, atas kebaikan untuk masyarakat. Baik, jadi jalan tengah yang telah dibincangkan dalam mesyuarat fatwa yang dipengerusikan oleh Sahibul Samah Datuk Mufti dan dibantu oleh ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak ataupun AJK Fatwa, memutuskan bahawa rider-rider ni boleh menghantar makanan-makanan yang tidak halal kepada orang bukan Islam dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan yang tidak boleh dielakkan. Sebagai contoh, rider ni dia terikat dengan peraturan Grab ataupun peraturan yang disebut apa jenama tu, Fat Food Panda. Kalau terima arahan, mereka kena hantar. Mereka tak boleh simply easy nak tolak macam tu. Kalau mereka tolak, okey, keluar. Dia tolak, ada certain time banyak kali tolak, dia kena buang. So bila kena buang, dia tak boleh nak cari rezeki lagi dah. Ada anak, ada isteri macam tu, ya. Dia bukan macam kita dah daftar bawa Grab, keluar tu okey, keluar kat kita tak nak ambil, kita tak nak terima job tu. Nanti Grab akan detect, oh dia ni tak nak hantar lah, tak nak hantar. Kalau sampai beberapa kali, ini yang dululah, sekarang ni saya tak tahu macam mana, sebab saya pun tak pernah bawa Grab. Ini berdasarkan laporan orang Grab sendiri yang cakap. Jadi kita sebelum nak keluarkan fatwa, kita kena check satu persatu apa situasi, kita kata kasih faham sampai mana tahap darurat yang mana mereka itu diberi jalan keluar. Jadi dia kata, okey Ustaz, kalau kami tak terima beberapa kali ini, kami akan di-ban oleh Grab. So bila di-ban, kami tak boleh lagi terima, kami tidak boleh menghantar lagi makanan. Bila tak boleh hantar makanan lagi, kami tak ada duit lah, tak dapat pendapatan, ya. Jadi apa dia buat? Okey, di sini fatwa mengatakan mereka boleh hantar selagi mana kalau mereka boleh elak, mereka wajib elak. Sebab di sisi majoriti ulama tak boleh kita nak hantar tu. Tapi atas dasar hajat, kalau mereka tak hantar disebabkan buang kerja, maka mereka boleh hantar. Di sini kita tak terus ambil mazhab Hanafi, tuan-tuan. Kalau kita ambil mazhab Hanafi, nanti rider-rider ni dia akan sesuka hati, dia memang duk hantar makanan haram je, dia tak ada hantar benda lain. Sebab apa? Memang ikut laporan, tuan-tuan, kalau hantar makanan haram ni tipsnya tinggi.
dia punya upah tu biasa je tuan-tuan, tapi fee orang-orang bukan Islam dibagi fee. Kalau macam hantar McD ke hantar nasi ayam yang halal tu, dia punya tip RM1 RM2 je dapat, okey lah kan. Tapi kalau hantar khinzir ni, dia punya tips tu tinggi, RM10, RM8. Jadi kalaulah kita ambil mazhab Hanafi terus, boleh hantar secara total tanpa ada pengikat. Rider-rider ni lepak kawasan Cina tuan-tuan. Dia lepak kawasan non-Muslim, dia tak nak pergi kat kawasan-kawasan yang halal. Sebab apa? Tips tinggi. Jadi untuk kita mengekangkan supaya mereka tidak bersusuka hati untuk bermudah-mudah dalam hal ni, iaitu mereka boleh hantar dalam keadaan yang terdesak sahaja, ataupun dalam keadaan mereka ini sangat memerlukan. Kalau tidak memberi efek kepada job dan tugasan mereka, mereka tak boleh lagi cari makan. Dan satu syarat lagi, keputusan fatwa kata hasil kutipan penghantaran makanan yang tidak halal itu hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin ataupun disedekahkan kepada Baitul Mal. Sebab apa? Sumber yang tidak halal perlu dibersihkan. Sebab apa? Harta-harta yang haram ini yang tak boleh kita nak makan, sebab you hantar makanan tidak halal, dia ada upah dia. So upah tu sedekah kepada awam. Awam ni Baitul Mal lah, buat jalan raya ke, buat tandas ke, buat sekolah dan sebagainya, ataupun disedekahkan kepada fakir miskin yang dibenarkan. Jadi bila kita keluarkan resolusi fatwa itu, so kita kongsikan dekat negeri-negeri lain. Selangor pun pakai, Pahang pun pakai, Negeri Sembilan pun pakai, tapi lebih krusial diperlukan dekat Selangor dengan wilayah lah. Supaya apa? Supaya memudahkan kita memberi kata pemutus kepada rider-rider ini semua, supaya mereka dapat gambaran dan ada had mana yang mereka boleh hantar dan mana yang mereka tidak boleh hantar. Itu sedikit perkongsian lah tuan-tuan. Jadi yang macam TNB ni, dia terpaksa repair dekat gereja ni, itu kita kata memang tak boleh nak kata apalah, sebab tugasan. Nak mengharapkan petugas-petugas non-Muslim berapalah, sangat tak ramai. Boleh, tapi kadang-kadang mereka ada jadual sendiri. Jadi dalam hal itu terpaksa kita pakai pandangan mazhab Hanafi, membolehkan. Dan ada satu lagi, Kementerian Perpaduan pun ada datang juga. Dia bertanya soalan tentang bagaimana kerajaan perpaduan ini, dia ada dana kerajaan yang mana dana kerajaan itu disalurkan dekat rumah-rumah ibadah bukan Islam. Jadi bila rumah ibadah tu disalurkan, jadi termasuklah untuk pembaikan, penambahbaikan kat rumah ibadah tu. Jadi setiap penambahbaikan tu kerajaan akan tentukan kontraktor. Kontraktor tak apalah, mungkin ada kontraktor bukan Islam, tetapi mesti ada pegawai kerajaan yang memantau, yang tengok. Masalah pegawai kerajaan ni majoriti bukan Muslim, bukan Islam, yang Muslim. Jadi macam mana? Jadi terpaksa kita pakai mazhab Hanafi. Kata boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kita bekerjasama dalam kesyirikan, bekerjasama dalam perkara-perkara yang kemungkaran, memang tak boleh. Nak tolong tengok, pantau, nak repair elektrik, tak boleh dalam mazhab Syafi'i, mazhab jumhur. Tapi kalau mazhab Hanafi ada peruntukan di situ, membenarkan, maka adalah jalan keluar juga untuk petugas-petugas yang tidak ada cara lain ataupun tidak ada option lain untuk melunaskan tugas ini, kecuali yang ada orang Islam ketika itu. Maka ada khilaf di sisi para ulama, maka peruntukan dibenarkan untuk keluar daripada mazhab tempatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda, wahai manusia, seluruh manusia, Muslim ataupun non-Muslim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji ke atas kamu semua. Allah dah wajibkan kalau kau mampu. Lalu Al-Aqra' bin Habis bangun bertanya. Seorang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis, dia bangun dan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah ia diwajibkan pada setiap tahun? Setiap tahun ke Rasulullah? Maka baginda SAW bersabda, jika aku kata ya, pasti ia diwajibkan, dan jika diwajibkan kalian tidak akan melakukannya dan tidak mampu melaksanakannya. Nabi kata dalam riwayat lain, Nabi kata, adakah aku bercakap, adakah aku kata wajib setiap tahun? Tak ada. Jadi kalau aku kata tak wajib, tak wajib lah, maksudnya sekali saja. Dan kalaulah setiap tahun diwajibkan melaksanakan haji, tak masuk akal. Nabi kata, mana mungkin nak melakukan haji setiap tahun, nak melakukan sekali seumur hidup pun susah, apatah lagi pada zaman Nabi SAW
kepayahannya dahsyat. Dia bukan ada teknologi macam kita ni, nak kena naik unta, perbelanjaan, berbulan-bulan, perjalanan yang cukup jauh dan sebagainya. Bukan mudah lah, bukan mudah. Dan sebab itu Nabi kata, kalau diwajibkan setiap tahun, kamu tidak akan melakukannya. Dan kamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu dan tidak akan melakukannya. Maksudnya tak mampu. Dan di sini menunjukkan agama Islam itu agama yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Allah tidak akan mewajibkan sesuatu amalan itu kecuali ikut kemampuan, dan Allah tahu kemampuan manusia. Jadi kalau buat tiap-tiap tahun, bayanglah susah macam mana. Kalau duduk Mekah okey juga, yang duduk Malaysia tuan-tuan tiap-tiap tahun, susah. Jadi hadis ini Nabi kata Islam tidak membebankan umatnya. Hanya Nabi mewajibkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sekali sahaja, itu pun bagi mereka yang mampu. Kalau yang tak mampu, tak ada duit, sehingga kan tak dapat nak pergi haji, maka tak ada isu lah tuan-tuan. Kita alhamdulillah lah, kita ada subsidi kerajaan, masuk duit 12,000, the rest kerajaan tanggung. Alhamdulillah lah, tak apa. Tapi kalau tak dapat, kita tak apa, bukan kemampuan kita, kecuali memang kita ada duit yang banyak, berpuluh-puluh ribu, itu lain cerita lah. Tapi kalau kita tak ada, dalam tabung haji aja belas-belas ribu saja, ataupun 10,000, entitled untuk mendapat subsidi, tak apalah. Tapi kalau tak dapat, you tidak diwajibkan, masih tidak diwajibkan. Yalah, biasalah orang nak pergi haji ni, kadang-kadang dia bising lah, dia bising, saya ni dah daftar lama, dah buat rayuan dah lama. Sebab tu saya setujulah tindakan kerajaan sekarang ni, maksudnya subsidi itu diikut grade. Kalau B40 subsidi penuh, kalau T20 kena bayar penuh, dia bukan tak ada subsidi. Baguslah. Kalau dulu semua pukul rata tuan-tuan, yang pangkat tinggi, yang jutawan pun dapat subsidi, macam tak cantik lah, tak cantik. Tapi okeylah sekarang ni dia tengok tangga gaji macam mana, jawatan macam mana, itu lebih sesuai dan itu lebih menepati syarak. Nabi pun kata, in istata'ta ilaihi sabila, jikalau kamu mampu. Kalau tak mampu, tak wajib. Jadi yang dapat subsidi ni alhamdulillah, bersyukur. Tak dapat, you masih tidak diwajibkan. Ni duk hentam tabung haji, bila saya nak pergi, saya nak pergi tu. Itu maksudnya ihsan daripada tabung haji, ihsan daripada kerajaan nak tentukan kamu pergi atau tidak. Maksudnya kerajaan kalau nak bagi kamu pergi, bagilah. Kalau tak nak pergi, itu hak dia. Kalau kamu tak pergi pun, kamu masih lagi tidak diwajibkan. Yalah, tapi tak salah lah untuk tuntut ataupun minta, merayu dan sebagainya. Tak salah untuk minta subsidi itu. Tapi kena ingat, konsep ibadah haji ni mampu. Sebab itu dalam syarat sah ataupun syarat wajib haji ini diletak satu syarat khusus, al-istita'ah, kemampuan. Kalau dalam tabung haji ada 11,000, 12,000, masih lagi tak mampu. Tetapi ada ihsan daripada tabung haji, bagi subsidi itu alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Okey. Baik. Jadi Nabi kata wajib sekali saja, dan Nabi kata sesiapa menambahnya, ia adalah perkara yang sukarela. Lebih satu tidak menjadi masalah. Jadi persoalan tuan-tuan, haji dan umrah itu adalah perkara yang wajib atau tidak? Wajib. Haji wajib. Umrah wajib atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, umrah juga wajib seumur sekali dalam hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Ini dalilnya. Maksudnya bukan haji saja, umrah. Sama ada kita nak buat dalam bentuk yang berbeza. Ada 3 cara. Sama ada haji ifrad, haji qiran ataupun haji tamattu'. Ataupun sebelum pergi haji dia dah buat umrah sekali dah. Sekali itu yang wajib lah. Kemudian dia pergi haji lagi, dia buat umrah. Yang kedua tu umrah sunat. Kalau haji ifrad yang paling besar pahalanya lah, dia yang paling susah sekali. Dia sampai dekat Mekah, dia kena berihram sampai tahallul awal, barulah dia boleh buka baju, barulah dia boleh pakai benda yang berjahit. Biasa yang buat haji ifrad ni lagi 2-3 hari nak ke Arafah. Kalau dia buat sebulan sebelum Arafah, memang terror lah tuan-tuan. Sebulan dia dah pakai ihram dah.
Oh, hari-hari tak apa, sampai naik kuning kain ihram tu lah. Dia pakai baju tu kan. Tapi memang terror lah. Tapi ada orang buat tuan-tuan, ada orang buat. Ya. Ya. Ada satu sekali saya jadi petugas haji tuan-tuan, saya bawa orang, saya bawa tabung haji masa tu. Kita dah nasihatkan, kalau nak buat haji ifrad, yang penerbangan lagi seminggu at least, ataupun 2-3 hari sebelum hari Arafah baru buat. Lagi 2 minggu, lagi 3 minggu, dinasihatkan buat haji tamattu' saja, dinasihatkan. Ya, pasal apa? Takut orang tak tahan. Tapi ada satu jemaah lelaki ni, dia degil, dia buat juga. Dia penerbangan awal, antara terawal, maksudnya gap antara dia sampai dekat Mekah tu dengan apa hari Arafah tu hampir sebulan jugalah. Lala sampai seminggu okey, 2-3 hari okey, seminggu, 2 minggu dia tak tahan. Lala dia jumpa dengan pegawai tu, dia kata saya nak tukar pada tamattu' lah. Kata mana boleh, tak boleh dah. Ya, memang dalam muzakarah tabung haji, orang yang dah niat ifrad tak boleh nak tukar pada tamattu', tak boleh, haram, berdosa. Wah, Lala dia macam mental meroyan, jumpa kaunselor, pujuk baik-baik. Dia orang dah cakap dah, jangan buat. Ya, buat tamattu' saja. Nabi pun tak ada buat ifrad tuan-tuan. Nabi dia buat qiran. Nabi bukan buat tamattu' ya. Kita pun ya, kalau tak buat ifrad pun tak apa. Tamattu' pun Nabi SAW perintah para sahabat. Nabi sendiri perintah para sahabat buat tamattu'. Sebab tu ada mazhab mengatakan haji tamattu' tu lebih afdal sebab Nabi perintah. Tapi mazhab Syafi'i kata ifrad yang paling afdal. Memang kita nak dapat afdal, tapi kadang-kadang ikut kemampuan. Ya, kadang-kadang kita tak biasa dan sebagainya. Jenis, kalau yang jenis apa, daripada kecil sampai besar pakai seluar dalam, tiba-tiba sebulan tak pakai seluar dalam, kan rasa pelik rasanya tu kan. Ada orang biasa, orang tak biasa. Ya. Baik. Jadi sama ada haji ifrad, kita buat haji, lepas buat haji baru buat umrah, ataupun buat haji tamattu' kena bayar dam. Sampai Mekah buat umrah dulu, lepas buat umrah tukar baju, masa nak pergi Arafah bawa ihram balik. Ya. Kita langgar miqat. Bila langgar miqat tu, kita tak berihram di miqat tu, maka kena bayar dam seekor kambing. Ataupun buat haji qiran. Haji qiran kita buat gabungkan sekali dua-dua haji dan umrah. Naik kapal terbang, ya, kita apa, sampai dekat apa tu, kita buat haji tawaf kudum, kita buat sa'i dan sebagainya. Lepas tu kita niat sekali untuk buat umrah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata lebih daripada itu hukumnya adalah sukarela. Ini menunjukkan bahawa ibadah haji boleh ataupun disunatkan untuk melakukan lebih daripada sekali. Kalau ada rezeki, kalau ada pergi sekali, maka disunatkan untuk mengulangi ibadah haji itu sendiri. Nabi kata faman zada fatatawwa'. Sesiapa yang menambah, maka itu adalah sukarela, maksudnya sunat dilakukan. Sama juga dengan umrah. Ya. Baik, sebagai penutup kita baca satu lagi hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala i'tabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u umarin kulluhunna fi Zulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi umrah min al-Hudaybiyah fi Zulqa'dah wa umratan min al-'am al-muqbil fi Zulqa'dah wa umratan fil min al-Ja'rana haitsu qassama ghanaima Hunain fi Zulqa'dah wa umratan min ma'a hajjih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah sebanyak 4 kali. Nabi buat umrah sebanyak 4 kali dan haji sekali. Baik, kesemuanya di bulan Zulqa'dah kecuali umrah baginda bersama haji. Ya, maksudnya Nabi buat umrah 4 kali, 3 kali pada bulan Zulqa'dah, hanya sekali saja pada bulan Zulhijjah, iaitu Nabi gabungkan dengan haji. Ya, baik. Umrah tersebut pertama umrah di Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah. Nabi nak pergi pertama kali buat umrah, tetapi tak dapat masuk. Tentera Quraisy halang Nabi masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah. Jadi sebab Nabi tak dapat buat, maka Nabi pun ihsar, maksudnya sembelih kambing untuk tahallul. So Nabi dah niat ihram, jadi tak dapat masuk. Bila tak dapat masuk, tak dapat nak laksanakan ibadah umrah. Maka nak tahallul macam mana? Sembelih seekor kambing. Maka tahallul lah seperti itu.
Sama kan kes tahun berapa, 4-5 tahun lepas, ada satu sekumpulan jemaah kena scam dengan travel agency buat haji. Dia buat haji sampai dekat Jeddah, tengok-tengok visa muka orang lain, pasport dia, tapi dia punya visa tu muka orang Afrika. Jadi visa haji tu yang dibuat oleh travel agency tu, orang Malaysia tu kena scam. So kena scam, daripada Jeddah mereka dihantar balik, pergi dekat balik Malaysia. Dan ada yang sudah berihram, tuan-tuan, yang sudah berihram. Nampak? Jadi macam mana, tuan-tuan? Kalau dia tidak niat bersyarat, kena sembelih seekor kambing lah, untuk tahallulkan dia. Macam tu juga, sebab Nabi tak dapat masuk untuk buat umrah, ditahan oleh tentera Quraisy, maka untuk mentahallulkan Nabi sembelih seekor kambing. So jemaah-jemaah yang tak dapat masuk dihantar balik ke Malaysia tu terhalang untuk buat haji, sedangkan mereka sudah berihram, sembelih seekor kambing. Siat dah lah, duit habis, lepas tu patah balik, tak boleh masuk buat haji, menangis hajah-hajah makcik-makcik semua. Allahu Akbar. Ya, baik, itu Hudaibiyah yang pertama. Kemudian pada tahun itu, pada tahun Hudaibiyah tu tak dapat masuk, tahun depan baru mereka dibenarkan untuk buat haji, dibuat umrah, dibenarkan. Maka Nabi buat umrah qada. Pada tahun hadapan, pada Zulkaidah, pada bulan Zulkaidah tahun depan, tahun ni tak dapat masuk, dihalang, Nabi sembelih seekor kambing untuk tahallul. Manakala yang ketiga, umrah dari Al-Ji'ranah. Ada satu tempat Ji'ranah, tempat miqat. Kita biasa pergi Tan'im kan, ada siapa Ji'ranah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan harta rampasan daripada peperangan Hunain. Jadi selepas pembukaan kota Mekah, ada beberapa kabilah nak serang Nabi Muhammad, nak serang Islam, maka Nabi dengan tentera Islam lawan dalam perang Hunain. Bila menang perang Hunain, maka Nabi pun pergi dekat Ji'ranah membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Di situlah Nabi berihram untuk buat umrah masuk ke dalam Mekah. Itu umrah Nabi yang kali ketiga. Dan keempat, umrah bersama haji baginda, iaitu pada bulan Zulhijjah. Itu sekalilah pada tahun ke-9 Hijriyah yang Nabi SAW melakukan ibadah haji. Sekali je lah Nabi buat haji, yang diriwayatkan Nabi lontar macam mana, Nabi buat sa'i macam mana, Nabi tawaf macam mana. Itu semua pada satu-satunya haji Nabi yang diriwayatkan sekali saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Manakala yang tiga lagi yang Nabi lakukan adalah umrah. Jadi itulah yang ulama kata Nabi buat haji kiran. Ulama kata Nabi SAW melaksanakan haji kiran, iaitu Nabi gabungkan sekali ibadah haji bersama dengan ibadah umrah. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat itu saja yang dapat kita bincangkan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا فرجته ولا مريضا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.